أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم جعلنا من المعزون في التعبير وجعلهم من المعزون في السماء. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن للأعمال الظاهرة علائق من المساعي الباطنة تصلحها وتفسدها. Maka musannif kita katanya fa inna lil a'mali dhahirah, muka 88 syarah tu. Fa inna lil a'mali dhahirah, maka sesungguh sabit bagi segala amalan yang bahasa zahir. Yang bahasa boleh kita tengok, yang bahasa kita boleh mengitai, boleh nampak ni, amalan zahir ni. Supaya kita semaya, zikir, apa saja ni, benda yang boleh kita pandang dengan mata lendai kita, mata kacau kita. Kemudian amalan yang bahasa zahir, yang bahasa terang ni, alaiqah tu ising bagi inna. Lam tu takluk khabar, jadi khabar bagi inna. Jadi alaiqah tu isim muakhar. Maka sesungguh sabit bagi segala amalan yang bahasa zuhir yang boleh kita pandang dengan mata kita, dengan mata lenai, mata kacau kita. Maka amalan zuhir ni alaiqah ialah segala perkara-perkara yang bertamak teh ataupun beberapa perkara-perkara yang bahasa gantungi. Ada gantungi, ada tamak teh minal masa'i al-batinah, daripada tamak teh tu apa? Tamak. Terikat dan bertamak minal masa'il batinah, daripada segala usaha yang bahasa batin. Jadi makna kata amalan zuhir ni ia ada terikat, ia ada tertamak dengan usaha yang bahasa hati. Heran ni, mana kata amalan semaya kita ia ada gantung dengan masalah amalan hati. Mana kita semaya Allahu Akbar, kama tu zuhir, kama di hati kita duduk di mana. Mana tak amalan zuhir ni ia ada terikat, ada alaqah, ada bertamak dengan amalan yang bahasa batin ataupun usaha yang bahasa batin. Amalan dan usaha yang bahasa batin ni tuslihuha, yang membaiklah ia alaik ni, perkara-perkara yang ikat, perkara yang bertamak teh daripada usaha yang bahasa batin ni, duk membaiklah ia alaik akan al-a'mal al-zahirah. Dengan sebab amalan batin ni lah yang dapat membaikkan amalan zahir kita. Kok mana nak ayatnya? Misal kita semaya Allahu Akbar, tapi hati kita kok lain, maka punah semaya kita. Tapi kalau kita semaya pak Allahu Akbar, hati kita tawajuh dengan Allah, hati kita berikhlas dengan Allah, hati kita khusyuk dengan Allah, hati kita berasa terhina dengan Allah, makna kata amalan hak zuhir, hak kebir kita saat ni, kiai kita ni duk terikat bertamak dengan amalan hatinya, amalan usaha yang bahasa batinnya, ya ni apa? Duk khusyuk kita lah semaya, tawajuh kita dengan Allah, ikhlas kita Allah, ini membaikkan amalan zuhir kita. Amalan ikhlas hati, tawajuh hati dapat membaikkan amalan semaya kita, qiyam kita, baca Fatihah kita. Wa tufsiduha, dan mempunuhlah ia alaik
Dia mempunuh membinasa akan al-a'mal az-zahirah. Jadi dengan sebab amalan hati ni juga ia dapat mempunuhkan, dapat membinasakan amalan yang zahir kita. Mana kita semaya Allahu Akbar tapi hati kita teringat dan terikat nak manusia puji, maka amalan zahir kita jadi punuh dengan sebab usaha hati wa amal kana orang perak tu. Jadi ada terikat. Mana tu ada rawa apa orang panggil rawabit. Mana terikat di antara amalan zahir dengan amalan batin. Amalan batin ni lah nak baik, amalan zahir, amalan batin lah yang membaiknya. Dan pula amalan batin lah yang mempunuhnya amalan semaya dan puasa kita tu. Mana alaik yang membaik, hak ni nak misah hak membaik. Nak membaik ni kal ikhlasi. Lagu ni kalau di dalam ma'ani misal mula-mula dia kata tuslihuha alaik yang bahasa magap, yang bahasa usaha hati, yang bahasa usaha batin ni membaik. Yang misal kal ikhlas ni di dalam magap ma'ani yang panggil lafun wa nashrun murattab. Buat gitu. Misal macam ni namanya apa dia? Di dalam ma'aninya dia panggil lafun wa nashrun murattabun. Yang ni lafun bersusung ia. Mula-mula dia kata ikat yang bahasa hati, maka ya kelebihannya ialah membaikkan amal azhar. Misalnya kal ikhlas, makna orang panggil bersusung lagi pula bertabur yang bahasa diaturkan akan dia. Mana artinya? Misalnya akal ikhlas, maka ikhlas ni kal ikhlasi ay wa tilkal alaiqu minal masail batinah tuslihuha. Dan bermula dimainkan itu al-alaiqu allatina al-alaiqu tak mulai ay wa tilkal alaiqu minal masail batinah tuslihuha. Dan bermula dimainkan itu alaiqu minal masail batinah tuslihuha ni kainatun adalah ia kal ikhlasina, seperti ikhlas kita. Maka ikhlas kita ni orang panggil satu perkara yang bahasa usaha hati. Kemudian usaha hati ni yang membaiklah ia amalan zahir kita, semaya kita, puasa kita, hak tegas zahir lah tu, baca Quran kita, zikir kita, tasbih kita, orang panggil membaikkan benda-benda luar kita. Warriya'i sulai, dan pula ar-riya'. Mana riya'? Riya' ni yang misal alaik usaha hati tapi yang mempunuh amalan zahir kita. Warriya' dan riya', yakni wa amma kana nak orang tengok. Hak ni orang panggil usaha hati yang dok bersangkut pak dengan amalan zahir yang membinasa amalan zahir. Mana warriya' wal ujbi, dan pula ujub, yakni gapo ujub? Yakni kita membela besarnya amalan kita. Tu ujub, bahasa tercengih dengan amalan kita. Kita tak ada ingat kepada minallah dah. Ingat tak Allah amalan kita ni hebatnya, amalan kita ni lebih. Jadi kita membela besarkan nikmat ibadat kita tu, dia panggil ujub bahasa heran. Ni dia panggil punah amalan zahir belakang ni usaha hati tapi mempunuh amalan zahir kita. Wa zikril minnati, ni misal baik pula ni. Dan kita memandang dan kita mengingati al-minnah akan nikmat Allah. Misal gonoi kita boleh semaya Allahu Akbar, maka kita ingat ni tak ada dah, tak lain tak bukan mekannya nikmat ya Allah Ta'ala kurnia, malaikat nikmat ya Allah Ta'ala bagi kita ya, yang sebab kita boleh semaya. Maka mengingat kepada minnah ini salah satu perkara daripada usaha hati yang membaikkan amalan zahir kita. Wa ghairihi, dan lainnya lain daripada mazukir minal ikhlasi war riya'i wal ujbi wa zikri minnah. Wa ghairihi, dan lainnya lain daripada mazukir minal ikhlasi war riya' hingga akhir. Habis kat tu. Faman lam ya'rif hazihil masail batinah, maka barang siapa yang tiada mengenal ia, yang tak reti ia, yang tak tahu ia tak mengenali hazihil masail batinah, akan ini usaha-usaha segala perusaha-usaha yang bahasa batinah, yang bahasa hati.
Ya bahasa dalam seperti ikhlas, riya, lagi pula ujub, takabbur, hibir dan zikril minnah dan takwa. Ya tak kena, ya tak reti. Tentang amalan hati, perusaha yang bahasa hati ya tak kena. Wa wujuha ta'thiriha atas pada kata hazil masai. Dia tak kena pula wujuha atas pada hazihi. Faman lam ya'rif hazil masai faman lam ya'rif wujuha ta'thiriha. Dia tak kenal dan dia tak mengerti pula akan segala jalan-jalan ni bagi nak mengkesai akan dia akan al-masail batinah. Dah cara-cara jalan-jalan untuk nak jadi kesal, nak jadi hasil akan ini perusaha yang bahasa batin pun dia tak reti. Lagu mana nak timbul ikhlas, lagu mana nak timbul tawakul, lagu mana nak timbul takwa, dia tak reti. Supaya kita tahu hak tok guru duk ayatnya, kalau kita nak timbul ikhlas dalam amalan kita, dia panggil ikhlasul amal, yakni kita kena istiqamah. Tu jalan dia tu cara dia. Kaifiat yang untuk nak timbulkan gapo ikhlas. Tak orang ikhlas ni amalan dan usaha yang basah hati, maka cara nak dapat dia yakni kita kena buat amal seumpama. Kalau pagi seumpama, kalau malam seumpama. Makna dalam amalan hari istiqamah, lama-lama dia timbul buat bukan kerana orang. Dia tak buat tak sedap duduk. Dia tak buat tak sedap. Walau demo tengok, demo tak tengok, kita rasa nak buat. Ini salah satu cara jalan untuk nak menghasilkan daripada usaha dan amalan hati. Kemudian untuk nak mengkesai wujuha taksiriha, jalan ni untuk nak mengkesaikan dia akan hazil masail batinah, nak mengkesai fil ibadati zahirah, pada segala amalan dan ibadat yang bahasa zahir. Lagu mana kita nak kesal jalan ni untuk nak kesaikan usaha yang bahasa batin pada masalah amalan zahir ataupun persembahan bahasa zahir. Dan satunya orang tak kenakan ini amalan batin, usaha batinah, dan dia tak kenal pula jalan untuk nak mengkesal amalan zahir ni, nak mengkesalkan amalan batin, usaha batin pada nak mengkesalkan amalan zahir. Dan pula ia tak kenal pula wa kaifiyata al-ihtirasi minha, dan dia tak kenali atas pada hazil maksai lagi takdir kala faman lam ya'rif, maka barang siapa yang tak mengenali la ia kaifiyata al-ihtirasi minha, akan cara-cara tu mana kaifiyah, cara-cara al-ihtirasi minha, untuk nak melihara minha daripada mana? Daripada masalah orang panggil masai yang bahasa batinah. Cara-cara kita nak peliharakan masalah, kita kata nak pelihara apa? Nak peliharakan hati kita, usaha hati kita. Nak buat lagu mana cara kita nak pelihara nak pelihara ikhlas kita, tak sewi gi jadi ria, tak sewi timbulkan ujub. Lagu mana kita nak jaga dia? Wa hifdzal amali anha, dan pula nak mempeliharakan amalan ibadat kita minha anha, daripada hazihil masail batinah. Lagu mana kita nak jaga amalan kita daripada usaha yang basah hati? Tengok jawab man faqallama, maka nascaya sedikit sangatlah yaslamu lahu, terselamat baginya, bagi seorang hamba. Sedikit sangatlah bagi seorang hamba, bagi orang yang beribadat kepada Allah tu. Faqallama dalal ai qalla jiddan, tu makna ta faqallama, maka sedikit sangatlah. Pasal nah qalla jiddan, makna sikit sungguhlah. Pasal tu qallama makna sedikit sangatlah, yakni sikit sungguhlah. Yaslamu lahu, terselamat dan sejahtera, lahu baginya, bagi al-abdi. Selamat gapo sejahtera? Amalu zahiri aidan, oleh amal zahir itu pula. Nak ayat aidan,
ai kal amalil batin, seperti amalan batin. Nak royak kata, makna kata dalam hamba yang beribadat ke Allah Ta'ala ni, daripada ramai-ramai supaya kita ada buat amal duk semaya ni, orang yang selamat dapat boleh jaga amalan zuhir, supaya juga dia dapat jagakan amalan batin. Makna kata sikit sangatlah orang boleh jaga daripada tipu daya syaitan, daripada punuh le amalan, daripada tak khusyuk le amalan, daripada tak ada tawajuh, kadang-kadang buat tak kena tu banyak. Kebir tak kena, orang kebir lah ni ya kebir kot tu. Kadang-kadang orang rokok ni ya rokok saat ni tu tak betul tu lai belakang. Amalan zuhir tu pun banyak daripada hamba tu tak betul, banyak daripada hamba tu tak selamat. Supaya juga amalan batin bagi hamba tak selamat. Mana wa amal kadang-kadang tak kok lain pula, bukan kerana Allah ada syirik dalam amalan batin dia. Dalam amalan zuhir pun dia ada buat kerana orang lain. Makna kata selamat amalan zuhir, amalan batin sedikit sangatlah daripada hamba yang duk beramal ibadat ke Allah. Fatafutuhu, maka itulah meluput akan dia. Fatafutuhu, maka sebab apabila sedikitlah bagi hamba nak selamat amalan zuhir supaya amalan batin ni, fatafutuhu, maka sebab meluputlah akan dia, akan seorang al-abda, seorang hamba, ta'atuz zahiri wal batin, oleh segala ta'at bagi zuhir, amalan zuhir dan patuh yang bahasa zuhir, wal batin, dan pula amalan batin. No ya sikit daripada hamba yang dapat selamat. Apabila ia tak selamat, maka terluputlah akan dia oleh ke taat bahasa zuhir wal batin. Nampak zuhir tu buat, tapi dalam buat tu tak ada hasil. Amalan batin nampak tawajuh hakikat tekok lain, maka tak hasil. Luput akan dia. Wala yabqa biyadihi, dan tidak tertinggal, tidak terkekal, biyadihi, dengan rentahan seorang itu. Tak dapat kekal dengan rentahannya, rentahan seorang itu. Dia katanya biyadihi, tidak kekalnya bibadanihi, dia katanya sawab dengan tubuh badan. Sini biyadihi, dalam pun biyadihi. Tapi hak tok guru bakinya la'alla sawab bibadanihi. Itu tu boleh luar. Tulis luar. Wala yabqa bibadanihi. La'alla sawab biyadihi tu nak kepada bibadanihi. Bibadanihi tulis luar. La'alla zahir fil ibarah bibadanihi. Wala yabqa, dan tidak tertinggal, tidak kekal, bibadanihi, dengan tubuh badannya. Tubuh badan bagi seorang hamba tak kekal, illa syaqa, malaikan dekan cawali oleh ke penateh. Makna ya ibadat tu nampak bercakap dah usaha dia, kacir dia, letih dia, penat dia. Malam dan siang weh, malam bangun qiyamul sehari puasa sampai gelap. Puasa panjang hari. Tapi tidak kekal dengan tubuh badan, malaikanya ke penateh, wal kadaru, dan kesusahan saja hak yang dia dapat. Makna kata malam bangun qiyamul lail, Allah tubuh badan dia penat, hati pun letih, dan rasa susah nak bangun malam. Sehari puasa berpanjang itu orang panggil tak lain, tak bukan dapat bagi seorang hamba, penat dengan letih dengan susah saja, tapi pahala balasan sisi Allah yakni tak ada. Dia tak ada supaya kita lah. Wa amal tak ada gaji. Wa amal cekak gaji tak ada. Kerja pagi sampai malam. Lagi pula malam OT pun dah. Tiba-tiba gaji tu baik tak padan. Padan tak? Dengan tubuh letih, makan rai lah, makan di seriak lah diri. Tapi tak ada hasil mana upah tu. Supaya kita lah wa amal bangun malam, qiyamul lail, siang malam, siang hari, puasa panjang hari, tapi pahala dan balasan tak ada. Hak bolehnya penat badan, penat tubuh, seriak tubuh badan. Apa kita nak buat gapo lah tu. Lepas tu kena fikirlah nak lagu mana dunia ni. Memang tak ada seni, tak ada seni dunia ni gitulah. Seni style susah pula. Nak tahu seni semua tu tak ada. Hak seni sungguh orang duk dengan Tuhan ya. Ya Allah semua.
Nah, kita ni banyak kena tipu daya pun banyak manusia susah lah kau dia hari ni. Akhir zaman kau susah, akhir zaman kau susah. Berkat-dekat dajal nak mari kau marah, ujian kau kurang lah. Dekat-dekat dajal nak timur tu ujian kau kurang. Lah ni ada banyak lagi. Tapi dekat-dekat dajal nak tu baik le bombing dia ai kau kurang. Ujian pun kau kurang turun langit. Pas dia marah, bombing kau mengkah. Pahala ni pun cekak-cekak kemak cekak-cekak dah kan. Wahaza dan bermula ini ni dalam gapo haza ai fautu ta'ati biqismaiha wa baqa'ish syaqa'i wat ta'abi fil amal dalam. Wahaza dalam tak ada wa tapi tak apalah luar tak ada wa tak ada masalah situ tu. Wahaza dan bermula ini dalam ai fautu ta'ati meluputlah oleh seorang hamba akan segala taat dia, patuh dia, turut dia akan Allah dan ibadat ia ke Allah dan segala semua ke Allah biqismaiha dengan dua bahagi bagi taat yang pertama taat yang bahasa zahir seperti semaya dan puasa, taat batin seperti ikhlas dan riya. Makna kata luputlah oleh seorang hamba akan taat dengan dua bahagian wa baqa'u syaqa dan terkekallah oleh kepenatan wa ta'abi dan pula keletihan kekal penat dan letih fil amali pada amal. Maka kalau lagu ni luputkan taat dengan dua bahagian, amalan zahir pun tak dapat hasil, amalan batin pun tak dapat hasil, bahkan kekalah di diri seorang oleh kepenatan dan letih. Huwal khusranul mubin. Huwa iya haza al khusranul mubin, ialah rugi yang amat nyata. Iya, ni orang panggil rugi yang terang-terang. Iya, rugi yang terang-terang. Walihaza dan kerana ini, tengok dalam weh, jangan duk nyerahlah rugi. Walihaza dan kerana ini ay likillati salamatil a'mali anil afati illa bima'rifatiha wa ilmiha dalah. Walihaza dan kerana ini kini ay likillati salamatil a'mal, sangat-sangat sedikitlah oleh sejahtera oleh amalan hamba. Sikit sangat, sikit sungguh-sungguh nak selamat sejahtera amalan hamba anil afat daripada segala kebinasaan dalam amalan. Illa kata malaikat tak gapo kita kata tak binasa, malaikat tak sedikit selamat yang banyak, illa bima'rifatiha, malaikat dia mengenal akan al-afat. Malaikat dia tu kenal lah tentang amalan dia saning daripada segala binasa gapo awak binasa tu. Illa bima'rifatiha, malaikat dia mengenali akan al-afat, perkara-perkara yang awak binasa amalan gapo gati yang punah amalan dia yang membinasa amalan, wa ilmiha dan mengerti akan dia. Supaya kita nak tahu kata nyakit le amalan, kita kena kenal lah nyakit tu gapo dia. Lepas tu kita buat amal, kita tak tahu nyakit amalan, gapo arti nyakit le amalan. Supaya kita kena jaga kecil manis, darah tinggi, nyakit jantung, nyakit kau, nyakit apa? Nyakit geli. Misalnya. Lepas tu kita nak jaga nyakit tu lah mana? Dan kita tak kena nyakit geli yang marilah mana. Kita kena kenal. Baru kita boleh jaga. Nyakit geli ni hak mula-mula yang nak mari kalinya apabila seorang ni dia main kecing semua. Kecing siapa 2-3 jadi berasa dah tapi tak pergi kecing, malah nak kecing. Orang ni lama-lama orang panggil tempat dok pang air tu jadi mati. Seolah tergetah dia mati jadi tak pam. Dah tak pam, maka air diselera masuk oleh tubuh dia jadi punah tu orang panggil nyakit tai, nyakit geli ataupun uap pinggir. Sebab tu pelajar-pelajar kalau kita nak witai kita teh mati tu memang mati belaka.
Hak tu tak ada kita nak nafi dah, semua kita ni kullu nafsin za'iqatul maut. Semua kita tu mati. Supaya kita boleh mutu tu kena binasa belaka, mutu kena punah. Tapi dalam belum nak punah tu, kalau kita jaga dia pandai pakai, maka mutu tu tel lama supaya gak orang kita. Kalau kita pandai pakai barang duk pada kita, tai kita kan, yakni kita jaga dia berasa nak kecing lalu, jangan dia main satu, tu cara kita nak jaga penyakit tubuh badan. Lepas tu kita nak jaga ke penyakit lah ibadat kita gapo? Gapo penyakit yang merusak, yang apa? Jadi punah le amalan. Supaya terkelarah le amalan, supaya patai kayu. Kita tengok le luar molek, dalam tadi kelarah. Poho bicing lah weh. Gapo penyakit kelarah. Supaya juga kelarah le amalan gapo? Ria, hak makan amalan pala amalan. Deki, hak makan pala amalan. Tu dia panggil kelarah dalam amalan. Tapi kita kena kenal lah gapo penyakit dia. Supaya tu penyakit tai, kalau orang jadi karet kena jaga ke? Kena jaga buku air. Air tu kena pilih-pilih sikit makan. Jangan nak makan air kot urut, air caruk pun minum, air jadi pasri pun. Orang ni boleh makan lama-lama, dia nak himpun orang panggil saksum. Dalam saya kecil lama-lama jadi butir sebuah batu. Tu kena jaga belaka tu. Kalau kita jaga, insya-Allah tubuh badan kita ya sihat, yang lagi pula ya terlamu. Supaya juga dalam amalan kita, kan? Walihaza ni kerana luputlah hamba saat ni tu. Walihaza dan kerana ini luput hamba akan amalan tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini, kerana sedikit seorang hamba daripada selamatkan amal dia saat ni daripada segala kebinasaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah sebeda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sifatil ilmi, pada nak mensifati Rasulullah akan ilmu. Ana yata kelebihan orang wa amma ada ilmu ni, Allah Taala nak mensifati orang yang berilmu lagana. Inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Fa innal alima bighairi ilmin yufsidu aksara mimma yuslih. Nabi katanya, inna nauman, sesungguh bahawasa tidur di atas keadaan berilmu. Makna kata tidur bagi orang alim lah, kecek mudah-mudah pasal anak pita. Inna nauman ala ilmin, sesungguh bahawasa tidur di atas keadaan dia tu berilmu, yakni tidur bagi seorang yang berilmu. Orang ni yerti, orang ni yerti ha fiqh, yerti ha usul, yerti ha tasawuf. Tidur bagi orang yang berilmu di atas keadaan dia berilmu, khairun, ialah terlebih baik. Khairun tu isim tafdhil je. Khairun ialah terlebih baik min salatin, daripada semaya ala jahlin, di atas kejahilan. Nak wayak tidur bagi yang alim terlebih baik daripada semaya dan ibadat orang jahil. Orang jahil ni duk semaya lah Allah, tak ada berhenti-berhenti, tapi wak ngah tak kena. Serabut kau ni weh. Sebab tu kena ngaji. Sebab tu orang panggil menuntut ilmu wajib belum daripada beramal. Menuntut ilmu ta'allum ini orang panggil al-wujub qabla al-gawa ibadah, qabla al-amal. Yani wujub ta'allum qabla al-ibadati wal amal, qabla al-amal wal ibadah. Yakni mengertikan satu ilmu ini belum daripada kita nak terjun dan nak mengarung di dalam ibadah. Ni kena buat amal, kena ibadat sikit tak apa, tapi buat wih kena. Nah, hak dok takut-takut dok buat amal tak kena, buat amal tak kena, tak jadi, tak hasil, tak kesal. Sebab Nabi kata tidur bagi yang alim lebih baik daripada semaya orang yang jahil. Orang semaya tak ada berhenti semaya. Borang mengajar pak mula lari. Amal rajin, tahajud rajin, isyraq rajin, borang mengajar la masjid mula nak. Paling punggung tu baik gila lu. Dok tak gerai luar tu ya. Tapi tak saya dengar orang mengajar. Lepas tu kita buat amal dengan tak belajar, maka tak ada hasil. Fa innal amila, Nabi kata lagi, maka sesungguh beramal. Fa innal amila, maka sesungguh seorang yang beramal. Orang tu beramal bi ghairi ilmin, dengan ketiada ilmu. Orang buat amal tapi ingat tak ada ilmu. Yufsidu, mempunuhlah ia al-amil bi ghairi ilmin,
Mempunuh dan membinasa al-amilu bighairi ilmin. Mempunuh dan membinasa seorang yang beramal dengan tak ada ilmu, aksar ialah terlebih banyak mimma yuslih, ai mimma yuslihuhu, daripada barang yang membaiklah ia al-amil bighairi ilmi ni, hu akan barang akan ibadah. Nak royak kata orang wa amal dengan tak ada ilmu, dengan tanpa ilmu, makna kata dalam amalan dia tu hak punah, hak binasa, hak rusak terlebih banyak daripada perkara hak kena, daripada perkara hak molek. Nak ya tahu orang ni wa amal tapi tak belajar, wa amal tak ada berilmu, beramal tak ada mengaji dan belajar, makna tali amal banyak hak rusak, banyak hak tak comel, banyak hak binasa daripada perkara hak molek dalam ibadat dia. Kira kalau wa amal tak ada maya, tak ada mengaji, makna semaya ya saat itu banyak hak punah daripada hak betul, daripada banyak hak punah daripada hak sahih kalau ia tak mengaji. Apa tu mengaji saya? Ulah mana pun kena ngaji. Kena ngaji wi pandai. Kalau kita nak duduk kampung, 3 ilmu ni pasti kena reti. Reti sekadar kalau kita nak duduk kampung. Reti kau dah tebak, kita tebak hukum ni, bak hukum gua, bak hukum syarak, bak fiqh kita reti dah. Kau dah sah batal fardu ain, fardu kifayah, gapo sunat, kita faham dah sungguh-sungguh. Tak terbelalah kita tak boleh ngajar orang pun, tapi kita wasa yakin dah masalah semaya berapa rukun, 13 rukun, sunat ya gapo gatik, mana sunat ab'a, mana sunat hay'ah, mana kau rukun, we tahu cerak catin, we cerak mana tu rukun 13 gapo, takbir serta dengan niat, lepas dah tu qiyam, lepas tu Fatihah, lepas Fatihah rokok, lepas rokok bangun iktidal, lepas tu sujud pertama, we cerak mana sunat ab'a dalam semaya, seperti kuno, seperti kita duduk dalam tasyuk awal. Ni sunat abad. Mana sunat sunat rokok baca subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamdah, akak tangan. Sunat lah. We kena sekadar tu. Kalau kita saat ni tu nak wis sempurna dalam amalan kita, makna kata orang ngaji dan belajar, makna tak amalan dia tu banyak sahih, banyak betul daripada tak betul, daripada binasa. Kita faham sebalik, orang tak ngaji, tak belajar, amalan dia banyak punah, banyak binasa daripada yang betul dan sahihnya. Sekat tu dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, dan Rasulullah ada sebut lagi fil ilmi, ai fi bayani fadilatil ilmi. Takdir itu mula buat takdir itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah ada sebut, ada berkatanya fil ilmi, ai fi bayani fadilatil ilmi, pada nak menerangkan akan kelebihan ilmu. Jadi Nabi nak menyata kelebihan ilmu tanah. Innahu, bahwasanya ilmu ni, ilmu ni Tuhan ilham ke siapa weh? Tuhan beri ke siapa? Tuhan buka ke siapa? Tuhan buka hati ke siapa dia? Yulhamuhu, mengilham ia Allah, hu akan dia, akan al-ilma. Dah baca bina majhul tu, yulhamuhu, diilhamkan akan dia, akan ilmu oleh Allah. Tuhan capaklah hati siapa ilmu ni, Allah Ta'ala beri ke siapa ilmu ni, Allah Ta'ala bubuhlah siapa, Allah Ta'ala pasanglah hati siapa ilmu ni. As-su'adaa, akan segala orang yang beruntung, segala orang yang bertuah. Nabi kata ilmu ni Allah Ta'ala akan pilih, ya nak bubuh, ya nak pasal, ya nak beri kepada orang-orang yang beruntung. Adapun orang tak beruntung, Allah Ta'ala tak isi sama sekali ilmu dari Allah. Faham tak? Ilmu ilham, ilmu muhibah, hak ni Tuhan bagi siapa weh? Bagi ke orang-orang dia kasih. Lepas tu kalau orang ni tak kasih ada ilmu, kadang-kadang ilmu dia saat ni tu bercampur dengan benda-benda tak molek. Kadang-kadang ilmu dia nak tengok lain. Adapun orang bertuah, orang beruntung ni, Allah Ta'ala ilham sendiri. Tu dia yang kata as-su'ada kepada man sabaqat lahumus sa'adatul azaliyah. Siapa dia as-su'ada dalam aiman sabaqat, mereka yang telah terdulu, lahum bagi mereka, bagi man as-sa'adatul azaliyah, oleh beruntungnya yang bahasa azali.
wa yuhramuhu, dan ditegah akan dia oleh Allah. Gitu. Wa yuhramuhu, dan ditegah akan dia akan ilmu oleh Allah, al-ashqiya, oleh orang yang celaka-celaka, akan orang-orang yang celaka-celaka. Makna kata ilmu ni Allah Ta'ala tegah akan orang-orang yang celaka. Orang celaka tu tak bagi ilmu. Misalnya orang ni ngaji cekak, tapi kecelakaan dalam hati dia ada. Dalam hati dia ada, hati tak molek. Hati dia kalau boleh ilmu nak bahas dengan orang, boleh ilmu nak berlawan dengan orang, boleh ilmu nak bertekan. Orang ni Tuhan tak wi nak ilmu dia. Kalau wi pun wi tak sungguh. Wal makna wal ilmu indallahi subhanahu anna ihda syaqwatai alla yata'allama al-ilma thumma yashqa wa yat'abu fil ibadah ala ghabtin nas. Kat dulu kami kata wallahu alam. Kada tu dulu. Buka ni pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, kami nak cerita ke atas engkau hi Muhammad, kami nak berita ke atas engkau ahsanal qasasi, akan seelok-elok dan secomel-comel daripada ceritaan-ceritaan kami, beritaan kami. Kami cerita bima auhayna biihaina. Tu orang panggil isyarat ma tu ma masdariyah. Bima auhayna biihaina, selama kami wahyu kepada engkau. Wahyu apa? Hazal Quran, akan ini Quran. Wa in kunta, dan jika dia kata mukhaffafah, dan bahawasa adalah engkau itu min qablihi, ay min qabla inzalihi, belum daripada turunkan Quran tu. Min qablihi ay min qabli inzalihi, belum daripada turun Quran. Laminal ghafilin, adalah engkau separuh daripada orang-orang yang lalai Muhammad. Dulu daripada aku turun Quran ternyata engkau duduk lalai. Engkau setengah daripada orang-orang lalai. Uzkur, katalah oleh engkau dan sebutlah engkau ya Muhammad. Isyarat itu takluk pada kana? Itu makna kata zarah, maka dia bergantung dengan uzkur yang mahzuf. Sebab tu syarah dan mufassir dan tafsir yastakdir dengan kata uzkur. Ini isyarat tepat muta'allaq bagi iz. Uzkur hendak menyebutlah engkau ya Muhammad. Idh qala, ni tu ada cerita tentang cerita Yusuf ni, Nabi Yusuf ni. Iz qala, pada ketika dan masa, qal, berkatalah ia Yusuf, menyahutlah ia Yusuf. Yusuf kata ngana? Qala Yusufu, telah berkata oleh Yusuf pada masa Yusuf. Dia berkata, dia menyahut, dia duk royak li abihi, bagi bapaknya, bapak Yusuf. Yusuf duk cerita ke pak dia. Siapa dia? Pak dia tafsir Ya'qubah, ialah kena pada Nabi Ya'qub alaihi salam. Yusuf saat ni ada ceritakan berita yang mimpi ni kepada ayah dia. Ayah dia pada siapa dia? Nabi Ya'qub. Kemudian Nabi Ya'qub ialah salah satu daripada anak bagi Nabi Ibrahim. Dengar molek, kita ngaji dah dulu. Nabi Ibrahim nikah mula-mula dengan Sarah. Nikah dengan Sarah saat ni tu tak ada boleh anak. Apabila tak boleh anak, ketika ni Sarah umur 90 tahun dan Nabi Ibrahim 120 tahun. Mi'atun wa ishruna, mi'atun wa ishruna sana. Kemudian malaikat buat rupa manusia mari ziarah Nabi Ibrahim. Dia kata, ya Ibrahim, aku nak berita kepada engkau, nahnu Rasulullah, kami ialah utusan Allah, kami nak cerita pada engkau. Ibrahim kata mai masuk dalam. Pak Ibrahim pun saat ni tu buat masywi daging bakar nak akik kepada tetamu dia. Apabila akik tamu dia, halakan daging bakar, kemudian malaikat hala dia tak sapa kepada makan hidang hak Nabi Ibrahim akik.
Ibrahim pun pelik, wasa haji kok mana ni? Bo seluk di hidayah tak siapa tangi. Jadi lajak lek sana. Allah hidayah lek ni lajak lek nu. Jadi tangi tu jadi tak siapa pada makin ni. Maka panggil masuk mai duk lek tabi, Sarah duk lek tabi. Malaikat kata, aku nak mai cerita kami Rasulullah. Nah, kami utusan-utusan Allah nak mai berita pada engkau Ibrahim, engkau nak terdapatnya anak. Nah, nak dapat anak. Kamar dia Sarah dengar lik tabi wasa mujur dia dak Allah umur 90 tak ada wasa boleh anak gini. Berasa mujur lah retinanya. Apa bila rasa mujur? Tapi berasa kecil hati boleh anak gi kan aku ni umur pun 90 dah. Lagi pula wakan nabak li syaikha dan tok laki ku pun tua umur 120 boleh anak lagi kan. Patulah malaikat kata atajabina min amrillah, adakah engkau tu rasa cengih rasa heran dengan kerja Allah Taala? Lepas itulah malaikat tak aku nak beritahu pada engkau akan nak lahir ialah satu anak yang dikatakan Nabi Ishaq. Lepas Ishaq bolehkan Yaqub. Sebab tu Yaqub daripada keturunan Nabi Ibrahim sebelah balik anak, sebelah balik Sarah. Adapun Ismail ialah turunnya sebelah balik Hajar. Siti Hajar dah kan. Yaqub ni anak Nabi Ibrahim sebelah balik Sarah ni. Kemudian Yusuf katakan sebab tu fuak-fuak Israel tidak mengaku sangat-sangat ni. Tengok ni Nabi Ibrahim pun anak cucu dah. Anak cucu dia tu jadi nabi-nabi. Yaqub pun anak Nabi Ibrahim dah kan. Ya abati, wahai bapa aku. Asal daripada ya abi ataupun ya abi asal dia. Kita tengok Al-Kawakibud Durriyah ya tubik kepada 9 wajah tak silap ingat. Ya abati, wahai bapa aku, hei ayah aku, hei ayahanda. Dia kata bil kasri, baca dengan kasrah, ai kasri ta, baca dengan kasrah ta. Ya abati, baca ya abati dengan kasrah ta. Taning isyaratnya dia terganti daripada ya mutakallim. Ta ya abati ni kita tengoklah kawakib nyata sana juzuk 2 ni. Ya abati bil kasri dengan kasrah kan akan ta apa? Ta tertukar tu. Bil kasri ay kasri ta al munqalibati yang tertukar daripada ya. Kamu ada kasrah ta ni dalalatan tengok tu. Kerana nak tunjuk ki ala ya ilmu idafah. Di atas ya yang tersanah. Di atas ya di atas ya yang apa yang tersanah al-mahzufati yang dihazah akan dia akan yang asalnya orang panggil kasrah kan akan ta isyarat di atas bahasanya dan tunjuk di atas ya yang tersanah. Yang teridafat lah lapa abi teridafat dengan ya mutakallim tanah ya ala ya il idafah di atas ya yang idafat lagi pula al mahzufati dihazaf asalnya ya abi gitu. Wal fathi boleh nak baca ya abata dalalatan ala alifin sebagai jadi dalil di atas alif mana mahzufatin yang dihazah akan dia akan alif dihazah baca ya abata daripada ya aba boleh baca tu no ayat lain pada Quran boleh baca ya abi boleh tukar ya jadi kan ya tukar ya jadi ta jadi ya abati. Maka ti kekal di atas kasrah. Isyarat kata asalnya ta tu tertukar daripada ya yang teridafat dan dihazaf. Kalau kita kata ya abati ataupun ya abata daripada ya abata tukar daripada alif tu. Tu ya. Kulibat ditukarkan akan alif anil ya daripada ya. Tengok. Nabi Yusuf duk cerita gapo kepak dia kepak dia ni. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Hei ayah, sesungguh bahasa aku yakni Yusuf ya ayah. Yusuf ni. Ra'aitu telah nampaklah oleh aku ayahanda. Dengan Yaqub nak ayahanda aku. Telah nampak aku fil manami di dalam tidur aku, yakni dalam mimpi aku. Aku nampak maf'ul bagi ra'aitu. Pasal makna ra'aitu makna lihat tu kata pada imkah kalau sebab kita ra'aitu Zaidan
telah lihat aku akan Zaid. Lihat tu nampak tak nampak belum tentu lagi. Sebab kita lihat nak boleh. Lihat nak boleh mana di bukit mana bukit tu bukit Jaha. Amun lihat pun nak boleh. Lihat maka lihat tu ihtimal dua makna. Ihtimal nampak, ihtimal tak nampak. Itu kata pada adapun kalau kita pasal raaitu Zaidan, telah nampak aku akan Zaid. Hak ni nampak cerak-cerak, tak ada ihtimal nampak tak nampak. Kalau kata lihat, hak ni ihtimal lagi nampak tak nampak. Supaya dia mau tengok anak bulan di Bukit Jaha tu, raaitu al-qamar ataupun raaitul hilal, telah lihat aku akan nak bulan. Makna kata dia ni lihat ia tu belum tentu lagi nampak tak nampak. Tapi seorang ni kata raaitul hilal, nampak aku anak bulan. Nampak sungguhlah. Tu kata pada nya. Inni raaitu, sesungguh aku raaitu, telah nampaklah aku hai ayah dalam mimpiku ni. Ahada asyara kaukaba hamafu, akan sebelah bulan gawa, akan sebelah butir kaukaban nisbah bintang. Aku nampak bintang sebelah butir duk berderak. Wasyamsa, dan aku nampak pula matahari. Wal qamara, dan nampak pula bulan. Aku nampak matahari dan aku nampak pula bintang sebelah butir duk berderak, dan bulan dan bintang. Ra'aituhum, ra'aitu nak takkid pada ra'aitu yang pertama. Ra'aituhum, aku nampak akan mereka itu. Kata nak pasal makna hak jadi betul-betul makna asal ataupun kita pasal nak pita. Ra'aituhum, telah nampaklah aku ayah hum akan dia akan ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ni li bagi aku ni sajidin, sujudlah mereka itu akan daku. Nampak matahari duk sujud ke aku, bulan duk sujud ke aku, bintang sebelah putih duk sujud aku. Nampak weh? Sebab tu kalau fok ngaji, kalau mimpi jumpa bulan, alim dia kuat juga tapi kurang sikit. Kalau yang mimpi tengok matahari duk beradak ke dia, orang ni malah kata apa? Kalau bahasa bagi orang ngaji, takbir dalam mimpi orang ngaji. Ni hak Nabi ni Nabi pengkat nak ayat kata Yusuf ni akan jadi pengkat yang tertinggi di sisi Allah, manzilah ar-rafi'ah, yakni pengkat yang tinggi apa? Ialah kenubuwah, jadi Nabi. Sebab itu ngaji dah dalam mata ajarah, walam takun nubuwatan muqtasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Makna kata kenabian ni usaha tak leh, nak pilih tak leh. Hak ni orang panggil benda yang Allah Taala pilih. Kita nak usaha sendiri tak leh. Walaupun amal sepayah-payah sebagai martabat bagi amal tak leh jadi nabi. Dia kata sajidin jam'un bil ya'i, jamu dengan ya. Huwa iya sajidin, nak menyatalah pas sajidin. Huwa iya sajidin jam'un bil ya'i wan nun, jamu dengan ya dan nun. Jamu apa? Yakni jamu muzakkar saling. Jamu dengan ya dan nun, yakni jamu muzakkar saling. Itu jam'un bil ya'i wan nun ai jam'al muzakkari salim. Takdir tepi. Jam'un bil ya'i wan nun ai jam'al muzakkari salimi, sebagai jamu muzakkar saling. Rehan, kenapa boleh kata jamu dengan ya dan nun? Bil wasfi, kerana nak mensifati bis sujud dengan kata sujud. Sebab tu disifati kata lah, sifati kata bolak gapo sebelah butir daripada bintang dan pula daripada matahari, daripada bulan duk sujud mereka itu. Nak kata semua dari sebelah butir campur dengan bulan dan matahari jadi 14 semua, 13. Bintang sebelah, lagi pula matahari sebutir, dan pula matahari sebutir dan bulan sebutir, jadi 13. Sebab tu diibarat dengan sajidin jamu. Sebab nak makan tu sebelah butir, maka kurang-kurang pada bab jamu, pada bab nahwu ni ialah 3. Kalau 3 orang panggil jamu, 4, 5, 6, 7 la nihayata lahu. Dikatakan jamu lah tu. Lil wasfi bis sujud, kerana nak mensifati dengan sujud. Sujud mana? Allazi huwa, yang ia sifat dengan sujud ni min sifatil uqala'i, daripada segala sifat-sifat orang-orang yang berakal mereka itu. Makna katanya jadi Nabi Yusuf dalam mimpi dia ke ayah dia, kata matahari dan bulan dan sebelah butir bintang duk sujud ke dia.
maka disifatikan bulan dan bintang dan matahari duk sujud ke dia, maka dikatakan dia tu mensifati bulan dan matahari dan sebelah butir bintang seolah mereka itu daripada sifat-sifat yang berakal. Asalnya bulan tak berakal, asal bintang tak berakal, asal matahari tak berakal, tapi di dalam mimpi nampak matahari duk sujud dia, duk tunduk ke dia, lagi pula bulan tunduk dia. Dah seolah-olah mereka itu bersifat dengan sifat orang-orang yang berakal pada pihaknya. Dah qala ya bunayya, berkatalah ia Yaqub, yakni Nabi Yaqub, yakni abuhu, yakni bapa Yusuf. Qal berkata ia abuhu, yakni bapaknya bapa bagi Yusuf, yakni Yaqub. Ya bunayya, he anakku. Ya bunayya, ya mutakallim tu. Ya bunayya, he anakku, he ya anakku Yusuf, he anak anda Yusuf. La taksus, jangan engkau cerita, jangan engkau duk royak, jangan engkau duk berita lah ru'yaka, akan mimpi engkau itu. Jangan engkau duk royak wak ikut royak wak pesah ikut dia, jangan ayah ya lari. Jangan engkau duk berita, jangan engkau duk royak akan mimpi engkau yang benar ni. Engkau nampak sebelah butir daripada bintang, matahari dan bulan duk sujud pada engkau. Jangan duk royak ceritaan ini dan mimpi engkau ini, jangan engkau cerita ala ikhwatika, di atas saudara-saudara engkau. Dah jangan duk royak sama sekali mimpi engkau. Di dalam mimpi kata bintang sebelah butir dan matahari dan pula bulan duk sujud ke engkau jangan royak sekali-kali Yusuf kepada saudara-saudara engkau dengan mimpi engkau ini. Kenapa ayah lari? Fayakidu laka. Ni apa Nabi belaka yang tahu. Mukjizat Nabi Yaqub pun ada. Jangan duk royak. Jadi ayah yang dengar pak tu, dia reti dah. Kata Yusuf ni jadi gapo satu hari. Sebab tu ada royak mimpi, adalah mimpi royak pelik-pelik. Satu hari mari dulu ni royak mimpi tu, yang mimpi matahari duk dak payah. Lepas tu matahari tu nampak jadi serupa tu, puan ni duk ada dia. Tak ginilah kau tak usah duk royak kau orang lah. Tu nak bagi benda baik tu. Nak bagi benda baik kita. Nak molek. Lepas tu kita pergi royak kau orang tak panas. Gak gamuk menampak matahari duk dak payah. Setengah mimpi lagi dia kata ya saat ni tu duk pegang babi atau pegang babi banyak ya tak makan tak masuk nak muntah. Payah tanyalah baba, ya tak baba. Dia bangun mari ni masa cuma mulut dia saat ni. Lepas tu kena samuk tak kena samuk. Tak samuk buat apa lah mimpi, bukan hak sungguh kak. Kalau hak sungguh nak samuklah kak. Nah kalau kak pegang babi sungguh tu, lepas tu dia terakal tu. Orang mimpi babi ni dia terakal lebih-lebih lagi makan babi. Orang ni dia terakah dengan benda kita mimpi tak molek, tapi dia jadi balik. Orang ni nak beruntung besar. Dia tak lupa tu. Kalau kita tak mimpi babi, jahat mu tak lagi dah satu hari nak jatuh. Tu jadi balik kau tu. Sebab tu mimpi kita pelik-pelik, kita nak royak kau orang ikut kau tak boleh. Supaya mimpi makan babi. Gapo dia? Supaya mimpi makan daging gapo, daging daging lembu. Lepas tu makan daging lembu mentah-mentah, jak berdarah-darah. Pas nak takbir kat mana. Kali ni kita kena tahu. Kalau mimpi babi, jangan royak kau orang. Kena royak kau orang pandai-pandai. Orang mimpi makan daging babi, orang ni ada kelebihan ya. Satu hari bukan jadi tak molek, jadi kok molek. Lepas tu kalau orang mimpi makan daging mentah-mentah daging lembu, ini kena beringatlah, kena tak hati bila-bila sipeh, hati bila tamcai, bila-bila kata orang dia kasih tu nak tinggal ya. Tu takbir kena lah, takbir kena supaya mimpi bagi Yusuf ni. Sebab tu pok ya lagi Yusuf mu jangan duk cerita, jangan duk royak kepada orang hak tepi-tepimu dan saudara-saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaida, maka tipu helah mereka itu. Maka sebab mereka itu nak cari jalan dan nak tipu bagi engkau, kaidan akan sebagai tipu daya. Jadi apabila kalau Yusuf giroyak ke saudara dia, ke adik-beradik dia Bunyamin ke, tapi hak rapik dengan susah sore ya Bunyamin sore ya. Bukan Bunyamin duduk sini, Bunyamin sore lagi. Dah. Jadi adik-beradik Yusuf semua deki kat Yusuf lah kau. Malaikat Bunyamin sore ya. Hak ayah ya
kasih supaya dengan Yusuf dan adik yang Bunyamin hak ni ahabbu ilaina, ayah kasih lebih pada kami. Hak tu fak ni murih sebab apa? Fak ada saudara-saudara yang murih ke Yusuf, murih ke Bunyamin, karena ahabbu ilaina abina, karena kasih kepada kami oleh bapa kami. Nak kata Yusuf dan Bunyamin, ayah kasih lebih pada kami. Sebab itulah ya, Nabi Yakub lari pada Yusuf menyangat cerita, berita ni mimpimu ni, kerana mereka itu nak tipu helah, cari jalan nak bunuh akan dika Yusuf. Apa makna fayakidu laka kaida? Yahtalu. Dah pisah dan helah mereka itu, kata yahtalu, cari jalan dan menipu mereka itu, dan berpisah mereka itu, cari jalan oleh mereka itu, ikhwatuka fi halakika, pada nak membinasa akan dika Yusuf, pada nak membunuh akan dika. Nantilah kalau engkau royak mimpi ni pada saudara engkau, adik-beradik engkau, nantilah mereka akan pisah cari jalan saat ni nak membunuh akan dika. Kenapa nak membunuhkan dika, membinasakan dika? Hasadan, kerana mereka itu deki kena, mereka deki kepada engkau Yusuf. Kenapa boleh deki? Li'ilmihim, kerana mereka itu mengetahui, kerana mengetahui mereka itu ikhwatika, mengetahui bitakwiliha, dengan ditakwil akan dia takwil mimpi angka ru'yaka. Kerana saudara angka dia tahu dengan takbir mimpi angka mimpi itu, sebab tu angka jangan royak. Li'ilmihim, kerana mengetahui mereka itu ikhwatika, bitakwiliha, dengan ditakwil akan dia, mentakwilkan dia akan ru'yaka, akan mimpi angka. Takwil kat mana? Mereka akan tahu. Min annahum, daripada bahasa mereka, hanya takwil ni takwil Nabi Yakub tak. Min annahum, daripada bahasa mereka itu mana? Ikhwatika. Min annahum, daripada bahasa mereka itu ikhwataka, saudara engkau tu mana? Al-kawakibu, yakni kenalah kepada bintang-bintang. Jadi makna atas sebelah butir tu, yakni isyaratnya kepada kena adik-beradik dia. Wasyamsha, dan pula daripada bahasa matahari itu ummuka, ialah mak engkau. Wal qamara, dan pula bulan itu abaka, ialah bapa engkau. Mimpi tu kalau dia mau takwil mimpi angka tu, sebelah butir bitir ni, orang nak paling lebih tu daripada sebelah orang saudara engkau ni lah Yusuf. Dan pula matahari itu ialah kena kepada mak engkau, dan pula bulan itu kena kepada bapa engkau. Supaya itulah Abu Hanifah mimpi, bukan Abu Hanifah mimpi, Hamad mimpi ketika nak lawan dengan siapa dia, yakni nak lawan dengan Dahri berubah habis daripada ulama Islam. Ada Hamad sore, ada khalifah mari pemimpin mari royak kepada Hamad esok lah mana mu kena gimbah berdebat dengan Dahri, sebab ada mu sore dah ulama min kibari ulama, daripada ulama-ulama Islam. Hak lain rebah habis dah dengan Dahri. Malam tu serabutlah dia tidur nak mikir tak, aku nak lawan lagu mana dengan Dahri ni. Nak lawan lah macam mana dengan Dahri. Duk malahkan mimpi. Mimpi ngono, ya duk di pada pasir yang wah. Tiba-tiba di pada pasir ada pakai sepahang ya renel lah daunnya. Lepas tu dia celah-celah tubik babi di satu bucu daripada padai. Tubik babi pas dari bucu padai, lalu mimpi ya. Makan dan kayu saat ni, makan dan kayu. Tinggal batas cokai, tinggal batas batas, dan kayu habis licin teh di babi. Dalam batas tu tubik rimah ke apa, rimah akar di celah tu pergi makan babi weh. Dah pagi esok pagi lagi Abu Hanifah masa tu umur 8 tahun 7 tahun. Dah mai ketuk pintu. Kau Tok Guru tanya, man ma'i, siapa ia sertaku? Man huwa, siapa engkau? Kata ana Abu Hanifah, aku ni Abu Hanifah, aku ni Hanifah. Ta'al, ya tafaddal, masuk mari. Tok Guru apa dah? Abu Hanifah ta? Tok Guru hari ni ra'aituka, aku nampak angka dika ni marmuman, nampak using, angka ni mahzunan, nampak tu dong gelap muka-muka mana ni. Ya kata Abu Hanifah, malam aku ni belum nak tidur, aku tidur serabut sebab ada satu pemimpin khalifah mai royak suruh aku bahas dengan Dahri. Malam aku mimpi gini. Mimpi pas nak tabir ke mana, ya tak apa. Pas Abu Hanifah royak tu royak, ya kata, "Hei ya syekhi, Allah Ta'ala sudah mengajarkan ilmu mimpi pada aku. Aku boleh mimpi benda ni. Adakah engkau izin aku nak mimpi? Izalli. Adakah engkau izin pada aku nak takbirkan mimpi ni?" Pakau tu ya apa tak apa, ya Allah.
Tak boleh pun tak be mimpi tu. Duduk di tengah padai luar tu isyarat agama Islam. Ulawah padai. Itu isyarat agama Islam. Tu baik batal kayu besar, itu isyarat ulama Islam. Lepas tu ulama Islam tu baik seekor babi tu kena dahri makan ulama Islam. Perbah habis ulama Islam. Lepas tu dalam batal tu tinggal sepatai tu baik pula rimah. Rimah tu isyarat aku je dah. Ya syekh aku ni nak berlawan berdebat dengan abu dengan dahri tu. Tu mimpi sebab tu nak pergi panah tu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguh syaitan itu bagi manusia. Syaitan ni bagi manusia ni aduun ising bagi inna khabar inna syaitana sesungguh syaitan itu lil insan bagi manusia itu aduun khabar ialah seteru madu mubinun yang amat nyata. Apa makna mubinun? Zahiratul adawa yang zuhilah oleh perseteruan. Tengok apa maknanya. Tengok sini. Gapo dia kan tengok soalan dah. Yusuf kata kisah Nabiullah, kisah Nabiullah ialah kisah Nabiullah Yusuf. Nabi Yusuf kata qaulu iz qala Yusuf li abihi. Pada ketika dan pada masa berkata Nabi Yusuf bagi poknya, bagi ayahandanya ialah Nabi Yaqub alaihissalam, ya abati. Maka ya abati boleh baca ya abi, ya aba, ya abati, ya abata. Pak ajar itu. Ya abi lain pada Quran ni. Lain pada Quran. Kalau dalam Quran sini ni Tuhan baca ya abati. Tapi kita tengok di dalam kitab Nahwu boleh baca ya abi dengan ya mutakallim ataupun ya abi. Ya abi dengan ya mutakallim tukar ya jadi ta. Lepas tu kekalkan kasrah di atas ta ya abati. Ataupun ya aba dengan alif. Lepas tu tukar alif jadi ta ya abata, pak wajah. Ataupun wajah ya abi, tak ada ya, tak ada ta, ya abi tapi kekal kasrah di atas ba. Isyarat kata akhir dia ya. Faham? Bila wajah kita tengok sana. Kamanya kata bil kasri fil Quran ya abati dalalatan aya ala ya il idafah. Di atas ya yang tersana lafaz abi dengan ya. Al mahzufati yang dihazaf. Wa asluhu ya abi ada ya. Ya abi, hei bapa aku, hei ayahandaku. Fakulibatil ya utaan ditukarkan ya mutakallim jadi ta ya abati. Ya abati wibaris kasrah ya abati dalatan kerana menunjukkan masalah ta'an maksurah dalatan ala ya'il mutakallimi al mahzufah kerana tunjuk di atas ya mutakallim yang terhazaf. Ataupun baca ya abata asalnya ya aba patuka ya tukar alif daripada asalnya tukarnya banyak lapis. Tukar ya jadi alif ya aba, patuka ya jadi alif satu lapis, patuka alif jadi ta pula jadi tiga lapisan. Ya abata bil fathi wa yajuzul fath fi ghairil Quran. Ya abata dalalatan alal alifil munqalibah anil ya wa asluhu ya aba tukar alif jadi ta ya abata jadi dua lapisan tiga lapisan. Kemudian Nabi Yaqub ada takbirkan Nabi, takbirkan mimpi. Takbirkan masalahnya mimpi. Ada mimpi bagi Nabi Yusuf alaihi salam pada kata inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ayat ni boleh beramal Giwa amal. Giwa amal ayat ni boleh buat amal. Ayat tu boleh buat amal belaka. Tapi kalau nak cerak lagi kena sama soranglah. Ayat ni untuk apa? Inni ra'aitu ahada kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ayat ni pakai bagi orang ngaji. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Kalau kita buat amal duk kapung sikit lagi, kita buat amal semua pas maya. Insya-Allah lah kita jatuh di mana tempat orang tak buat nyanyo lah kita ni. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Maka takbir mimpi oleh Nabi Yaqub kata, saudaramu tahu Yusuf mu jangan doa ya. La taksus ru'yataka, la taksus ru'yaka li ikhwatika fayakidu laka kaida. Mu jangan duk cerita sekali-kali mimpi mu kepada saudara engkau dan pada adik-beradikmu kerana mimpi ni ditakwil dan ditakbir oleh Nabi Yaqub. Anna ahada asyara kaukaba hiya ikhwatuhu. Ialah kena ke saudaranya, saudara Yusuf lagi kan datang akan tunduk ke Yusuf semua. Sebab apa tunduk ke Yusuf? Dengan sebab Yusuf satu hari jadi raja di Mesir. Tapi cerita kita tengoklah cerita Yusuf.
Sebab apa akhir semua tadi hari ni apabila pak dia saya ke Yusuf, saya ke Bunyamin lebih pada demo lain, kawin adik beradik dia pakak deki Yusuf, pakak pisah nak bunuh Yusuf, tapi nak bunuh tak boleh bunuh sebab Allah Taala pelihara Yusuf. Satu hari adik beradik semua kena tunduk ke Yusuf. Sebab Yusuf jadi apa? Jadi raja di Mesir. Dan ayah dia dan mak dia akan tunduk kepada Yusuf. Lagu apa? Matahari dan pula bulan. Dan matahari isyarat pada mak Yusuf. Dan pula masalah bulan kena kepada bapa Yusuf ialah Nabi Yaqub. Kerana satu hari Yusuf saat itu hilang kata saudara dia, saat itu adik-beradik kata makan derima, makan di serigala, macam-macam lah. Tapi satu hari Nabi Yaqub mata dia kerana kelupuk ke apa? Tudung dengan air mata sangat-sangat tak berari. Dia pergi ke Mesir tapi ada bahu Yusuf. Sebab tu pak dia ada bahu. Dia biasa bahu anak dia. Ya tak kuasa bahu Yusuf. Tika dia pergi Mesir. Tika ni Mesir dia. Pak dia tu dia kenal dah kata Yusuf dan pula anak dia. Yusuf saat itu dia jadi kerajaan di Mesir. Dan ummuka kama dia katanya bunai. Kau kata pak dia Yaqub, qala ya bunayya, he anakku. Kata Yaqub libnihi bagi anaknya, ya bunayya lan tazkud, jangan engkau sebut li ikhwatika bagi saudara engkau, hazihir ru'ya akan ini mimpi ni, fayahsuduka, maka sebab tu mendeki mereka itu akan dikau. Kalau engkau royak pasti saudaramu dan adik-beradik mendeki pada engkau, wa yu'aduka, dan akan buat seteru akan dikau. Demo tahu atau memipilah ning, demo tu akan deki pada engkau, mereka itu akan apa? Akan buat seteru dengan engkau, wayahtalu, dan pisah dan helah cari jalan mereka pada membinasa dan membunuh akan dikau. Pada ayat lagi, inna syaitana lil insani aduun, sesungguh syaitan bagi manusia saat itu sangat-sangat nyatalah ulis teruai dan pula musuhnya. Sekat tu dulu dah. Kita baca dua ni panjang dah. Aku dah tulis insya-Allah.